subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqal azim. Yang dimulakan jawatan kuasa surah muslimin muslimat rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala limpah kurnia yang dapat kita solat Jumaat, dan insyaallah malam ini kita akan nyambung kuliah kita, dan kuliah kita kuliah tajuk yang khas lah sepada menyambut Ramadan Al-Mubarak ini. Hari ini kita cuba memahami ilmu-ilmu yang bersangkut dengan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan beberapa hari lagi kita akan sambut supaya Ramadan tu sah lagi sempurna ya. Mudah-mudahan ya. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim ajma'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan insyaallah sebagaimana kita bagi tahu tadi, dan iklan penggata ke daurah fiqh Ramadan, maknanya disebut daurah terkursus ya. Bila kursus lambat sikit habis, pasal kita nak mendalam sikit ya. Selalu 8.40, hari ni mungkin 9.45 kot. Boleh? Boleh. Dan kita akan menghadapi Ramadan yang berapa hari lagi, maknanya kita kena mantap ke ilmu pengetahuan mengenai Ramadan. Jadi 7 tahun kita menyambut Ramadan ini, maka orang Islam ni yang beriman ni perlu menyediakan persiapan-persiapan. Jadi persiapan yang paling penting pada pandangan kita, gamaknya apa fikir kita, senarai moral ya. Ya. Lepas tu membersihkan tempat dia orang makan tu je lah. Yang rasanya itu yang kemudian je. Jadi kita nak berbicara malam ni persiapan yang paling penting sekali dua. Yang pertama ialah ilmu Ramadan, yang kedua amalan-amalan dari bulan Ramadan. Itu yang kita nak belajar. Saban tahun Ramadan itu yang kita nak belajar. Supaya apa? Supaya sah ibadat tu. Kerana amal ni tanpa ilmu menyebabkan tak sah, rugi. Macam puasa kata Nabi kita, kamil shaimin, betapa ramai orang puasa, laisa lahu min saumihi, hanya dapat dia puasanya tu ilal ju' wal atash, lapar dahaga. Jadi kita tak maulah saban tahun puasa tapi lapar dahaga je, pasal ilmu Ramadan tak ada. Betul, ilmu Ramadan yang penting itu dia. Itu kena sah. Kepada persiapan Ramadan, bak garis panjang, bak anak ke panah ke bawah. Itulah ingat dalam otak kita, saban tahun itu benda yang kita nak fikir, dua persiapan. Bukan nak nempah baju dan sebagainya. Kita 5 buah anak kita pakai sedondon ya. Oh, warna merah, warna pink, itu ayat itu yang kemudian. Tu buat garis panjang. Panjang lagi. Sampai hujung. Pasal banyak isinya. Ni tak kembali. Tu tak okey. Nombor 1. Ilmu Ramadan. Yang kedua, amalan-amalan bulan Ramadan yang bersana tu. Belah sana. Itu tajuk lain. Persiapan mula amalan di bulan Ramadan. Amalan bulan Ramadan. Beda ada ilmu baru boleh buat amal. Kalau tak ada ilmu macam mana nak buat amal? Betul, ilmu dan amal ni tak boleh pisah. Ibarat seperti orang jasad, tak bergerak jasad tanpa ilmu, tak bergerak amal tanpa ilmu. Walau nampak betul jawapannya. Okey. Tulis apa benda ilmu nak belajar, ilmu Ramadan. Nombor 1. Persiapan yang pertama tu ialah ilmu Ramadan. Nombor 1-nya nak belajar apa? Tulis nombor 1. Nombor 1, syarat sah puasa. Itu kena belajar. Nombor 2, syarat wajib puasa. Itu kena belajar. Nombor 3, rukun puasa. Nombor 2, syarat sah puasa, syarat wajib. Tambah syarat sah plus syarat wajib. Nombor 1 tu syarat sah puasa, nombor 2 syarat wajib. Nombor 2 je tengok. Syarat wajib. Okay. Nombor 3, rukun puasa. Itulah masuk persiapan pertama ilmu Ramadan yang perlu kita belajar tu. Apa? Nombor 4, nombor 5. Nombor 4, perkara batal puasa, yang batal puasa. Perkara membatal puasa. Nombor 5, sunat-sunat semasa berpuasa.
Barulah kita ada ilmu, baru tahu mana sunat-sunat yang masuknya. Kalau tak ada ilmu, mana kita tahu mana sunat-sunat digalakkan kan? Nampak ya tulis besar ni. Kalau tak nampak, buat nampak-nampak lah. Ya. Nombor 6, makruh semasa puasa. Makruh semasa puasa tu kalau buat tinggal lah, janganlah buat, rugi lah. Dah buat ibadat macam makruh, dia tak dapat pahala, lepas hutang je. Makruh semasa puasa, nak tinggalkan. Buat yang sunat, yang wajib saja. Okay, pergi sana pula, amalan-amalan bulan Ramadan. Ada ilmu baru nak buat amal. Apakah amalan nak buat? Yang pertama, puasa lah. Tiba bulan Ramadan, kau tak puasa, apa cerita? Ya. Mesti ada puasa. Ya. Nombor 2 Nombor 2 ialah nombor 2 je ialah tarawih. Solat tarawih. Itulah amalan bulan puasa. Apa lagi nak buat? Takkan ada kuih je. Kuih dah melambak, macam nak habis, duduk rumah sikit wanjang, habis kuih. Tarawih tak lepas juga. Nombor 3, tarawih tilawah. Ini amalan tu saya buat contoh je, tu boleh tambah lagi. Ditambah itu untuk sebagai contoh je. Banyak lagi boleh ambil, bukan banyak itu je. Nombor 4, tadarus. Amalan tu banyak lagi. Itu saya buat 5-6 cukup lah. Ini contoh je. Nombor 5 ayat sedekah. Kerana sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Baik itu Rasulullah bila bulan Ramadan sedekah bagaikan angin, laju cepat. Nombor 6, dan lain-lain lagi. Tu tambah lagi lah, bantu orang susah ke, ataupun sebagainya lagi lah. Okey, dah. Okey, itulah tiba Ramadan saban tahun, itulah benda yang kita nak siap. Yang lain tu fikir nombor 2. Nak nempah baju ke, nama moral ke, senarai moral ke, dewan makan, apa jenis lauknya, tak payah. Itu dah tahu dah. Bagi duit catering tahu dah dia cari kan. Tu dia. Jadi ini yang pertama sekali. Yang pertama ilmu Ramadan, yang kedua amalan di bulan Ramadan. Jadi yang masuk kategori ilmu Ramadan tu kena belajar syarat sah puasa ada berapa. Tapi tak sah, yang kedua syarat wajib ada berapa. 3 rukun puasa. Saya mengajar satu tempat tu di akhir Ramadan, di akhir bulan ni, bulan 2 ni, banyak cerita bab puasa. Berapa rukun puasa yung? 8, mana COVID banyak benar. Ada buat 5. Jadi mana masih lagi ilmu mengenai puasa tu masih tak apa dapat dihadam lagi. Rugi ya. Puasanya bari tapi tak tahu apa yang nak diamalkan. Tahu puasa tapi tidak berkenalan dengan puasa. Kita nak tahu dan berkenalan, baru boleh buat amal. Yang keempat, rukun puasa. Yang kelima, perkara-perkara yang batal puasa. Yang keenam, sunat-sunat berpuasa. Apa benda sunat-sunat semasa puasa tu kita nak buat. Yang keenam, perkara makruh kena tinggalkan. Kalau ada ilmu, kita pergi persiapan yang kedua, barulah kita nak buat amal ya. Pertama puasa, bulan Ramadan tak puasa, tak tahulah. Yang kedua sunat tarawih. Siangnya kita berpuasa, malam kita bertarawih. Sebab itu Nabi SAW bersabda, sembahyang solat dalam keadaan berjemaah seperti pahala umrah. Jadi rugilah. Kalau kita dapat tarawih 29 malam dan 3 malam, macam kita mengejar 30 kali umrah atau 29 kali umrah. Jadi rugi. Orang tarawih orang ada kuih, rugi. Lepas tarawih bantah lagi ya. Jadi ibadat puasa, ibadat solat sunat ni jika dibuat dalam berjemaah macam ibadat umrah. Jadi 29 malam tu kita macam kita buat umrah 29 kali atau 30 kali. Nak pergi umrah tak ada 10,000 malah cukup kan. Paling tak ada mesti 10,000. Walaupun tulanya 7,000 kan. Tapi banyak orang itu sikit sudah 10 juga. Ada. Macam dekat kedai Taman Maju. Nak pasang tinted dia. Tulis 38, bila sampang 100 lebih. Yang 38 ni kualiti tak elok lah, dah terpengaruh kita. Akhir 100 lebih juga. Apa tadi? 7,000. Bila kau biar dekat 9,000 juga. Jangan harap 7,000 je.
Jadi bulan Ramadan boleh kita ambil pahala umrah tu. Ya. 29 malam macam mengerjakan 29 kali umrah. Ada 30 malam, 30 kali umrah. Jadi kita rugilah kalau tak beramal dengan amalan bulan Ramadan. Yang apa nombor 3-nya tilawah. Tilawah ni baca Quran. Korang WhatsApp tu. Ni tak jumpa-jumpa dengan WhatsApp. Kadang senyum, kadang masam. Kadang senyum, kadang masam. Kena banyak tilawah baca Quran. Lagi apa? Tadarus. Tadarus ni belajar. Di antara tilawah dengan tadarus tu lebih baik tadarus lagi. Bila tadarus ni ada tukang semak. Kalau tilawah tak awak seorang je. Awak bulan ni dah 2 kali hatam. Mana mereka tahu betulnya? Tapi kalau tadarus tu kan, Pak Haji tu bagi atas, Pak Haji. Oh ya ke? Teman ingat dari bawah. Dah ada kena. Jadi tadarus ni lebih baik bertilawah je lagi. Buat kumpulan-kumpulan. Seorang baca, kalau ada 10 orang buat 2 kumpulan kan. Seorang baca 4 nyamak. Seorang baca 4 nyamak. Itu lebih selamat lagi. Dan seterusnya sedekah. Bulan Ramadan ni. Tak boleh sedekah besar, sedekah kecil. Sini semalam berapa? 900. Semetang. Iftar Ramadan. Ghalib biasa lah. So ambil yang kaya-kaya tu. Yang biasa. Berapa? 900. Semetang. 900 lah. Tak boleh sedekah besar, sedekah kecil. Antuk ajak petang sekotak tamal dengan RM8, RM10. Kan mahal. Atau beli kuih. Awak tak mampu. Bila tak mampu buat yang besar, buat yang kecil. Tak mampu nak buat semua, jangan tinggal semua, buat yang kecil. Betul Rasulullah kata, afdhalus sadaqatun fi Ramadan. Sebaik sedekah itu sedekah bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan bulan pesta ibadah. Ibadat sunat menjadi fardu. Tak sedekah tu sunat, sudah menjadi sedekah wajib. 1 fardu, 70 fardu. Sebab tu orang beriman tiba bulan Ramadan ialah bulan pesta ibadah. Bukan pesta makan. Makan dah 9 bulan dah melantak. Ya. Ni jadikan bulan Ramadan bulan pesta ibadah. Kerana ibadat sunat macam fardu. 1 fardu 70 fardu. 70 fardu. Dia. Jadi rugilah. Kita tidak berada dalam bulan yang mulia, tapi tidak kita beramal. Punca pasal ilmu Ramadan tak ada. Jadi macam nak beramal? Jadi angka kita ulas itu orang satu-satu. Ini kita secara umum dulu saya akan cerita. Di antara apa ni? Kelebihan Ramadan ini terlalu banyak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan, yang diriwayatkan yang pernah dibaca selalu. Bila seorang tiba je Ramadan, sebab itu orang yang menerima Ramadan ni ada 3 golongan. Yang pertama, Ramadan tu hari sangat gembira bagi mereka. Ditunggu-tunggu nak sampai bulan Ramadan tu. Sebab itu setengah tu Imam Al-Rajab dah berdoa ya. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Ya Tuhan, berkatlah kami. Bulan Ramadan diberkat, sihat badan, senang pokoknya. Tak ada susah nak mengerjakan ibadat kan. Itu minta berkat bulan Sya'ban lagi. Dan minta disampai ke bulan Ramadan. Itu orang beriman. Bulan Rajab sudah menempah doa dah. Sebab itu mereka merasakan bulan Ramadan bulan yang mereka nanti-nantikan, sangat gembira jika berada di bulan Ramadan itu. Jadi kalau ada perasaan demikian, itu yang kata Nabi kita, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu al-niran. Barang siapa merasa gembira bidukhuli, dengan masuknya Ramadan itu, maka Allah Ta'ala mengharamkan jasad api neraka. Itu baru gembira. Belum puasa lagi. Dalam ramai-ramai nak gembira tak puasa datang ni. Atau macam tak nak nyawa pun. Kalau gembira itu kata Nabi, haramallahu jasadu al-niran, maka Allah Ta'ala akan mengharamkan jasad api neraka. Kalau ditakdirkan sampai hari puasa pula. Ya. Apa kata Nabi kita? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min zambi. Man shoma Ramadan, barang siapa puasa Ramadan. Puasa itu daripada apa? Kerana iman. Ada iman kan? Dia puasa antara iman. Wa ihtisaban, lalu dia mengharap dengan puasa Allah Ta'ala akan memberi ganjaran di akhirat nanti. Sebagai muhaddisin mentafsirkan wa ihtisaban itu ikhlas. Betul. Jika ada demikian, maka Allah Ta'ala akan mengampun dosa-dosa yang lalu. Dosa mana? Dosa sebelum Ramadan. Dosa kecil lah. Kalau dosa besar, kena ada syarat-syaratnya. Begitu kelebihan bulan Ramadan lagi. Kata Nabi kita apa? Namus sa'im ibadatun. Tidur orang yang puasa itu ibadah. Bulan puasa ni, tidur pun kena ibadah. Walau tak berniat. Tapi kalau luar Ramadan, nak dapat pahala tidur, kena niat lah. Tak kata zaman orang ni ya. Patut mengatakan niat, ya Allah, aku nak bayang subuh Jumaat orang. Baru tidur tak dapat pahala. Kalau tidak, tidur dapat mati je. Jadi kita nak niat sebelum tidur tu. Nak bangun subuh, nak berjumaat contohnya.
Tapi bulan Ramadan tak payah niat. Itu kelebihan bulan Ramadan. Tertidur saja tu paling ibadah. Luar Ramadan kau dah paling ibadah, nak berniat sebelum tidur. Kalau tidak, macam makan juga lah. Ada orang makan dapat kenyang, dapat pahala. Macam mana dapat pahala tu? Kenyang mendapat pahala. Niatlah makan kerana nak taat kepada Allah Ta'ala. Dapat kenyang, dapat pahala. Kita makan, ya Allah aku makan kerana nak taat perintahmu. Jadi makanan dan minuman tu akhirnya menjadi orang taat lah. Tapi kalau kita makan nak kenyang, kadang maksiat, kadang taat. Kadang maksiat, kadang taat. Kadang maksiat, kadang taat. Pasal makan kita tak ada qasad untuk nak taat. Bila buat baik, syukur kepada Allah Ta'ala ya. Jika buat silap, cepat-cepat taubat. Itu tujuan orang makan kan nak taat tadi. Kadang kita ni bukan maksum, ya. Kadang maksiat, kadang taat. Kadang maksiat, kadang taat. Tapi kalau niat qasadnya tadi, nak kena taat, kalau terbuat kebaikan, dia bersyukur. Bila dia bersalah, dia cepat-cepat taat. Pasal makanan tu khas membentuk peribadi manusia tu. Dia akan menjadi darah daging manusia itu. Jadi mulai hari ni kita makan selalu dapat kenyang. Orang kita nak ambil kenyang dan pahala. Dapat pahala. Tapi makan kerana tadi niat nak kena Allah Ta'ala. Kenyang mendapat, pahala pun dapat. Mudah-mudahan setiap kali kita makan tu nak taat, mudah-mudahan kita menjadi orang yang taat. Ya. Ada dia. Jadi itulah kelebihan bulan Ramadan yang tidak ada bulan lain. Lagi apa? Wasumtu tasbihun. Diam orang puasa tu pahala tasbih. Kalau luar Ramadan kalau tersebut subhanallah subhanallah tak ada apa pahala tasbih. Tapi bulan Ramadan diam, tak ada berlagun. Tak campur kumpulan sana. Kumpulan sana cerita zaman Jepun, zaman putih dia tak campur. Dia diam je. Maka nak pahala tasbih. Ada. Lagi apa? Wa du'a'u mustajabun. Doa bulan Ramadan ni mustajab. Mintalah. Ya Allah teman yang banyak menolong penyakit, ya Allah. Asal klinik sebokah ubat, asal klinik sebokah ubat. Ada tak sebokah? Darah tinggi 10 paket. Kencing manis 11 paket untuk makan 3 bulan. Sekali balik sebokah. Minta. Dengan takdir bertepatan Allah Ta'ala kabul ke doa kita. Pergi akan datang, kata doktor awak dah tak ada sama makan ubat dia, kata rugi je kita. Kita bagi orang sakit. Cuma doa tu ada 3 kategori itu saja. Tapi Tuhan pasti kabul. Sebab Tuhan kata dalam Quran, "Ud'uni astajib lakum." Minta pada aku akan berkenankan. Setiap doa pasti dapat. Cuma doa tu dihurai oleh para ulama terbagi 3. Yang pertama minta-minta tahu dapat. Yang kedua, minta-minta tak dapat. Tuhan tahu. Ada tak sihat mau je pergi orang sihat tu, malamnya kelompok masuk ke tengah rumah. Sebab tak sihat datang yang ngaji ni. Tanpa sihat terus langsung tak ngaji. Tuhan simpan sana. Biar kata tak sihat, dia rajin juga datang. Kalau sihat tu, Tuhan lebih tahu. Seka sawit dia sehari 2 hari dia datang. Kalau buat ekor langsung mak tak datang pun. Ada. Duit kadang cukup, rajin yang kesurah. Kalau lebih-lebih tu, di mana duduknya? Tuhan lebih tahu. Yang ketiga, bila berdoa, Tuhan mengampunkan orang yang berdoa itu. Setiap kali berdoa, Tuhan ampun dosa. Setiap kali doa, tak ampun dosanya. Jadi nombor 3 lebih baik daripada nombor 1 dan nombor 2. Kerana syarat masuk syurga, orang yang tak ada dosa. Jadi doa tetap makbul. Tuhan tidak mungkin janji, innaka la tukhliful mi'ad. So aku tidak mungkin janji. Tapi Tuhan lebih tahu. Dia nak bagi tu. Orang ni boleh percaya ke orang tak percaya je. Dia tahu. Kalau tak percaya simpan sana. Itu dia. Tuhan lebih mengetahui. Lagi apa? Minta jahil, minta berilmu. Orang yang belum kahwin minta berkahwin. Ya Allah, hamba dah masuk 26, tak ada lagi jodoh, bukalah jodohnya ya Allah. Ya, minta. Yang dah kahwin belum beranak, ya Allah, hamba 5 tahun dah kahwin tak beranak lagi ya Allah. Orang ada 1, ya Allah teman nak carikan 2 pasangan supaya dia bila kawan-kawan. Ada ngomong apa nama ya. Contoh ya. Kawan saya tu baru ni kahwin anak dia hari Sabtu kata di Pulau Tanjung Au. Dia kau dia paling merin ke merin? Merin ya. Ingat boleh merin. Dia duduk Sabah. Dapat 2 bini. Sekali balik bini 1 kereta. Opel jadi boleh merin juga dapat 2 je. Nak merin sikit. Dia sekali balik kampung bini 1 kereta. Masa dia kerja kat Sabah. Dia. Sebab anak bini tuanya kahwin. Dia.
Bini muda baru anak jejah 6 kot. Tapi dia dua orang sama. Tak ada yang cokor roma orang kata okey je. Oh, entok tarik rambut, tarik macam-macam ya. Tapi mungkin ada resil gitu. Dia minta pada doa mustajab. Yang terakhirnya Rasulullah menyatakan wa amalu mudha'afun. Ibadat bulan Ramadan berganda-ganda. Sebab itu orang beriman menjadikan bulan Ramadan bulan pesta. Betul tak? Ibadat sunat macam fardu, satu fardu 70 fardu. Maka waktu Ramadan itu mereka mencari ibadat yang begitu banyak. Kala itu musim menuai, betul tak? Untuk mengambil hasil-hasil yang begitu banyak, betul tak? Di bulan Di bulan Ramadan itu. Itu tiga golongan yang merasakan Ramadan ini. Yang pertama rasa gembira, yang kedua golongan kedua tiba Ramadan merasa bulan terpaksa. Yang pertama tadi rasa gembira orang beriman, dia cukup rasa gembira Ramadan datang. Yang kedua orang yang merasakan Ramadan bulan terpaksa itu orang Islam. Yang ketiga merasakan bulan Ramadan bulan yang paling menyesakan. Ataupun tidak, kau je celik batik kedai kopi. Mana bulan Ramadan tu kedai apa haram? Mana dia tak ngempah diri? Itu siapa? Itu orang fasik. Orang fasik ni merasakan bulan Ramadan adalah bulan yang paling menyeksa bagi mereka. Pasal tak ada satu kedai yang buka. Kalau buka, untung 300%. Kampung Gajah Maju semua bagi tahu. Pasal ada kedai buka bulan Ramadan pukul 9 pagi. Belum 12 dah tamat perniagaan. 300% untungnya. Betul orang fasik ni dia buka 2 kali. Satu puasa berseorangan. Kira bersama anak bini. Puasa ke abang? Puasa. Apa lagi? Apa dah buka seorang-seorang lagi mengetah. Betul dalam bulan Ramadan ni orang meracun ke orang sikit. Pasal lenjen motor masuk dalam kebun. Tiap-tiap hari. Pasal mereka merasakan Ramadan bulan paling menyeksa. Siapa orang? Orang fasik. Siapa orang fasik? Siapa orang fasik? Orang fasik maksudnya orang yang terkeluar daripada taat, berbuat maksiat, itulah fasik. Sifatnya melakukan dosa besar, melakukan dosa kecil. Mereka lah yang merasa bulan Ramadan bulan paling menyeksa. Bila tamat Ramadan, mak lawanya bersamping kerana bersyukur Ramadan sudah habis. Orang tak puasa pagi Ramadan lebih hebat pakai daripada kita yang puasa. Mak lawa sampingnya. Kalau baju kemin, tahu kemin? Tak ada kedut-kedut. Yang kita berkedut lagi. Pasal kita tidak mengharapkan itu Syawal tu kerana bersyukur kerana menyelesaikan Ramadan, dan bersyukur kerana bulan yang menyeksa sudah habis. Kemudian baru kita pergi ilmu-ilmu yang menyangkut Ramadan itu. Sebelum kita menyambut mengetahui ilmu-ilmu yang sangat penting itu, kita tengok takrif apa itu takrif puasa. Kadang-kadang kita tahu puasa kan, tetapi kita tak kenal dengan puasa lagi. Kalau dia tanya Pak Haji tahu mana puasa? Tak makan, tak minum lah, itu pun nak tanya. Budak kecil pun tahu. Memanglah puasa tak makan, tak minum. Tapi kita nak berkenalan apa itu puasa sebenarnya. Yang dikatakan puasa, yang dikatakan syarat puasa, tahu bendanya. Jadi puasa ada dua makna. Satu dari segi lugah bahasa, satu dari segi istilah. Itu makna puasa. Makna kita bukan saja tahu puasa, tapi kita berkenalan dengan puasa. Bila orang tanya kita, puasa dua makna cucu bertanya. Yang pertama puasa pada lugah, pada bahasa. Yang kedua puasa pada syarak. Apa itu? Ketuk dia. Tanya tuk apa dia puasa tu? Tak makan, tak minum lah ya. Cucu pening mikirnya. Tuk ni puluh tahun puasa, tapi masih tak kenal dengan puasa lagi. Jadi bagaimana kita kenal? Kita mesti tahu puasa dari segi bahasa dan puasa dari segi istilah tersyarak. Puasa dari segi bahasa maksudnya imsakun, menahan diri daripada sesuatu. Contoh malam ni dia ngaji kan, tapi mereka menahan diri di rumah, tu puasa namanya. Puasa itu elok tak elok? Puasa dari segi lugah mana menahan diri daripada sesuatu. Mereka tahu malam ni dia ngaji kan, tapi mereka menahan diri di rumah, itu berpuasa namanya. Itu puasa tak ngasih namanya. Patut ibadatnya ada kala berbuka, ada kala berpuasa. Tadi nahan diri di rumah, bila ada pengajian berbukalah seperti tuan-tuan. Tadi tuan-tuan menahan diri di rumah kan. Bila ada pengajian tuan datang, mana tuan-tuan telah berbukalah. Itu dikatakan ibadat. Ibadat ada puasa, ada berbuka. Itu maksud puasa dari segi lugah.
menahan diri daripada sesuatu. Atau umpamanya kita nak ngajak kawan kita kipo tu. Pak Abu, teman nak ngajak mikir teman kipo. Teman-teman kipo tu. Teman tak ada. Yang tak ada tu puasa lah. Dia menahan diri, tak ikut. Atau makan kenduri kenaran. Dia tak makan keli kan? Atau puasa keli namanya. Dia menahan diri tak makan keli tu. Atau tak makan kambing. Dia puasa daging kambing namanya. Bila menahan diri daripada sesuatu di segi lughah maknanya puasa lah itu. Yang kita nak belajar ni puasa di segi syarak. Inilah yang perlu kita beri tempuan. Puasa di segi syarak tu maksudnya apa? Iaitu imsakun anil muftiri ala wajhin maksus. Iaitu menahan diri daripada perkara yang batal puasa dengan cara yang tertentu. Ini yang kita nak belajar. Puasa tu syarat tentu, syarak menentukan ini wajib, ini haram, ini makruh, ini itu kita nak belajar dengan cara tertentu, ditentu oleh syarak. Puasa yang macam mana sah, puasa macam mana batal, mana perkara-perkara makruh ketika puasa umpamanya. Benda membatal puasa dua, satu membatalkan puasa sebab makan minum, yang kedua membatal pahala puasa. Kedua kita kena jaga perkara yang batal puasa, perkara yang batal pahala puasa. Itulah namanya orang yang mengetahui atau mengenal takrif puasa itu. Jadi makna puasa dari segi istilah atau syarak, menahan diri daripada perkara yang batal puasa dengan cara yang tertentu. Ditentu oleh syarak. Orang kita nentunya. Kalau kita nentu, aku rasa sah kau tak batal, mana mereka tahu. Yang mengesahkan syarak. Kalau dalam puasa ni pula terbagi 3 bagi orang yang berpuasa. Tadi 3 golongan yang menerima Ramadan. Ini puasa pula, orang berpuasa ada 3 kategori. Berpuasa juga tapi diklasifikasikan ada 3 kategori. Yang pertama dipanggil puasa umum. Yang kedua dipanggil puasa khusus. Yang ketiga dipanggil puasa khususil khusus. Jadi kita nak ambil puasa yang mana gamaknya? Puasa yang pertama puasa umum. Puasa umum ni hak sekadar menahan makan dan minum dan bersetubuh sahaja. Yang lain tak jaga. Hak sekadar sah saja. Tapi terlibat juga dalam perkara-perkara yang makruh umpamanya. Itu puasa kebanyakan orang awam. Dia berpuasa tapi tak semayang umpamanya. Orang kita Melayu ni rajin puasa tapi semayang lihat. Itu puasa umum. Sedangkan segala amal ni tergantung solat. Bila ada semayang, maka tergantunglah amalan yang lain. Bila tak ada semayang, tak tergantunglah amalan itu. Sebab itu Tuhan kata perintah puasa ni hanya orang yang beriman saja. Betul. Tuhan kata dalam Quran ayat dan surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ke ya? Tengok, tak ada. Dengar je. Kalau betul tak betul tahu ya. Kalau tak betul saya mau balik. Ayat 183 ya. Sebab Tuhan kata apa? Dalil kau puasa. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan puasa ni pula diamalkan orang sebelum kita lagi. Dengan berpuasa itu mudah-mudahan la'alakum tattaqun, kemudian kamu jadi orang bertakwa. Sebab Tuhan kata dalam Quran, puasa ni hanya orang beriman yang menerimanya. Ya ayyuhallazina amanu. Dia tak kata ya ayyuhal Islam. Kalau sebut Islam ni ada yang buat, ada tak buat. Tapi kalau amanu, orang iman semua. Sebab tu manusia di segi agama itu terbagi kepada 4 bagi kan. Dalam pelajaran tauhid kita belajar. Yang pertama yang dipanggil manusia di segi agama ada 4 kategori. Yang pertama orang mukmin lagi. Apa? Orang kafir lagi. Fasik lagi. Munafik. Tu dia. Betul Tuhan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Pasal orang beriman tu ada dalam hati. Orang mukmin tu ada iman hatinya. Setiap orang mukmin tu ada iman di hatinya. Dia rasa bersalah jika apa yang Tuhan perintah tak buat. Dia rasa bersalah bila larangan Allah Ta'ala tu dibuat. Maka datang kesedaran. Orang mukmin ialah orang yang ada iman dalam hatinya. Bila ada iman hati, tersentuh hati. Kalau tak buat apa yang Tuhan perintah, tak patut ni Tuhan perintah. Dan tersentuh hatinya jika dia buat larangan Allah. Jika buat baik, dia bersyukur. Jika buat maksiat, cepat-cepat bertobat. Pasal apa? Pasal hati ada iman. Yang kedua orang kafir ni tak ada iman. Memanglah mereka itu dah iman tak ada, maka menjadikan sembahan-sembahan yang lain, mengeluk-ngelukkan sebagai Tuhan, sedangkan sembahan-sembahan Allah Ta'ala tidak memberi manfaat.
Yang tiga orang munafik. Orang munafik ni siapa? Orang yang pura-pura Islam tapi hatinya masih kafir lagi. Betul di zaman Rasulullah, orang munafik ni banyak di Madinah. Duduk majlis Rasulullah ni. Tapi lepas tu dia cerita lagi ni orang kafir tu. Jadi orang munafik ni perwakil orang kafir. Orang kafir tak masuk macam ni. Jadi mana orang munafik ni, dia sama kita ni. Rokok sulit tapi dia akan menceritakan keburukan sebenarnya Nabi cerita kebaikan tapi cerita keburukan. Tahu Muhammad dia cakap kita macam mana? Dia kata dia lebih Islamik lagi tapi dialah orang yang meruntuhkan Islam ini. Dan yang keempat ialah orang fasik. Orang fasik ni memanglah sifat orang fasik ni, fasik maknanya terkeluar daripada taat, berbuat maksiat. Maka memang dia terkeluar. Semayang tu patut wajib tapi terkeluar dia, tak masuk dia. Dan mengerjakan maksiat, bila meninggal tu masuk mengerjakan maksiat. Jadi makna puasa tu tadi ada, pertama tadi orang puasa umum kan. Orang puasa umum ni sekadar menahan minum saja. Yang kedua dia panggil puasa khusus. Puasa khusus ni selain daripada menahan makan dan minum, mereka menjadikan anggota mereka juga turut berpuasa. 7 anggota berpuasa. 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki, mulut dan farash. Makna bulan puasa bukan saja mereka menahan makan dan minum, tetapi anggota yang 7 pun turut berpuasa. Kalau tak puasa, dia tak makan nasi, tapi fitnah orang dan sebagainya, bercakap sia-sia, itu boleh menghilangkan pahala puasa. Jadi maknanya bulan puasa, mulut berpuasa, mata berpuasa, telinga puasa, 2 tangan puasa. Ini bulan puasa, tangan tak puasa. Pergi ke belakang tengok jerin orang jahit. Itu orang punya. Ini sedap bahasa Melayu tapi jerin curi. Tak ada puasa. Kaki begitu je. Tempat yang elok, patut pergi tempat elok, tempat tak elok pergi juga. Maka tidak puasa. Jadi kita kena, anggota yang 7 tu kena juga turut berpuasa. Dan yang ketiga dia panggil puasa khusus. Khusus tu puasa istimewa. Khusus tu puasa yang teristimewa. Selain daripada menahan makan dan minum, selain menjaga anggota puasa, hati pun turut berpuasa. Hati tidak langsung mikir-mikir benda yang tak beri manfaat. Dia yang fikirnya manfaatnya. Dia tak ada fikir dalam puasa, besok kalau tak buat lemang macam mana, anak balik. Dia mikir makan saja. Tak payah. Ada rezeki tak ada. Pergi ke surau dapat, paling tak ada 3 potong dapat juga ya. Baju tak tempah lagi. Belum puasa makan lagi. Mana hati tak puasa. Jadi mana hati tu jangan mereka benda-benda yang tidak beri manfaat. Jadi maknanya seluruh anggota berpuasa. Kalau kita ibarat 3 tadi, kalau puasa umum tadi ibarat seperti murid sekolah rendah gabung. Masih tengin-tengin lagi, belum corek, tahu tengin. Yang selain daripada makan minum tadi, melarat puasa, anggota pun puasa juga, maka itu dah masuk menengah, corek sikit lah. Dah corek sikit lah, masuk menengah kan. Kalau selain daripada puasa anggota tadi, hati puasa, tu dah masuk mesti. Kerana masuk mesti kan orang tengin, masuk orang corek kan. Tahu tengin. Jadi mana puasa khusus macam orang pelajar universiti. Puasa sekadar selain pada makan dan minum, anggota puasa, anggota 7 pun kerja, itu macam orang sekolah menengah. Tapi sekadar untuk menahan makan minum, itu puasa macam budak sekolah rendah. Jadi takkan ada 60 masa budak sekolah rendah lagi melampau. Ya. Sebab tu kita ada perubahan. Kerana baru kita pergi pula, setelah kita mengenal puasa dari segi lugah dan segi istilah. Dari segi lugah puasa maksudnya apa? Segi bahasa? Menahan diri daripada sesuatu. Contoh, tak makan ikan geli, puasa ikan geli. Tak makan daging kambing, puasa daging kambing. Kemudian puasa dari segi syarak maksudnya atau istilah, menahan diri daripada perkara yang batal puasa dengan cara yang tertentu. Maka baru kita pergi sana. Persiapan Ramadan. Saya rasa mungkin nombor 1, nombor 3 je boleh. Asal 4, 5, 6, pukul 11 habis. Okey, nombor 1. Persiapan Ramadan yang pertama, syarat sah puasa. Bila seorang tu nak puasa, dia mesti mengetahui mana syarat sah, mana syarat tak sah. Yang terima itu hanya syarat sahnya. Apa mana sah? Apa mana sah? Entah lihat. Apa mana sah? Betul dan betul. Okay.
Kalau tak tahu tulis. Tu lain kali buat buku, otak kita bukan magnet, dah kena. Kalau magnet lekat je. Jadi tulis tu sebagai magnet lah. Bila lupa, oh syarat sah gini. Syarat sah maksudnya sempurna syarat, sempurna rukun, maka sahlah ibadat itu. Itu maknanya sah. Syarat pun sempurna, rukun pun sempurna, maka sah ibadat tu. Batal, tak sempurna syarat, tak sempurna rukun, maka rugilah amal itu. Sama ada semayang ke apa benda ke tu. Jadi syarat sah ni ada 4. Tu dah. Ada 4 syarat sah ni. Tu dah. Kita baca matan dulu ya. Matan sebut dalam kitab apa tu? Sabitun Najah. Itu kita huraikan, kita syarahkan. Dia kata apa? Syurutu sihhatihi arba'atu asya'. Syarat sah puasa itu ada 4. Ada 4 itu sah lah puasa. Tak ada 4 tak sah lah puasa. Walaupun makan dan minum ditahan, tapi tak sah. Yang pertama apa? Syarat sah. Yang pertama dia kata Islamun. Islam lah. Yang kedua wa'aqlun. Orang puasa itu mesti berakal. Yang ketiga apa? Orang puasa itu wa naqa'un min nahwi khaidin. Itu suci daripada seumpama haid. Dan yang keempat syarat sah puasa wa ilmun bil qawni bil waqti qabil lisawm. Yang keempat ialah mengetahui waktu punya puasa. Puasa tadi waktunya macam semayang. Semayang Isya kan, sebab orang tak sah mesti bahasa waktu kan. Jadi rukun yang pertama Islam, orang Islam tu syarat sah puasa yang pertama Islam. Orang kafir tak sah. Pasal orang kafir ni kerana dia bukan ahli niat, kerana ibadat ni mesti ada niat kan. Jadi orang yang tak ada dia bukan ahli niat, maka tak sah ibadat itu. Yang kedua wa aqlun. Syarat sah yang kedua orang berakal. Orang tak ada akal tak masuk syarat sah. Entahlah bebas tak ada akal kan. Betul, tengihnya apa? Daripada kecil sampai tu orang kira tengihnya. Maka kita tak masuk. Ini tengih ke wakar ni. Ini sebenarnya dia wakar tak? Kalau wakar masuk sah. Mana akal tu dia memikirkan puasa tu wajib ke sunat? Kamu wajib lah bakar tu. Jadi masuk syarat sah. Yang ketiga syarat sah puasa apa? Wa naqa'un min nahwi khaidin, iaitu suci daripada seumpama haid. Orang perempuan bila suci bila haid baru sah. Kalau kada haid dia tak sah puasa, bolehlah makan. Tapi bulan Ramadan bukan perempuan yang berhaid, orang lelaki berhaid juga. Orang lelaki bulan puasa dia makan, itu dia tak haid tu. Sedap je makan pengian bawang zub ada. Tu yang bukit awal tu, dia mungkin uzur apa? Ada. Lepas Ramadan kena cek kat doktor, dah tukar perempuan atau tidak. Tu dia. Kalau sampai situ perempuan tak apa, dia orang dah tahid kan. Pilih makan yang kamu. Jadi maknanya syarat sah yang ketiga ialah suci daripada seumpama haid. Dan syarat sah puasa yang keempat wa ilmun bil qawni. Waqtil qabilan lisawm. Iaitu mengetahui waktu menerima puasa. Bila waktu menerima puasa Ramadan, puasa fardu ni? Mengetahui waktu menerima puasa ni. Bila waktunya? Waktu menerima puasa fardu bila? Bulan Ramadan saja. Jangan kata teman bulan Ramadan punya pasal anak nak kahwin bulan Syawal, bulan Zulkaidah tu teman puasa. Itu puasa yang berhad namanya. Waktu lepas lah. Waktu puasa fardu hanya di bulan Ramadan saja. Tak boleh tukar lain. Tukar lain itu panggil qada. Apa makna qada? Melakukan ibadat di luar waktu. Itu makna qada. Dan ada 5 waktu yang tidak menerima puasa. Waktu itu tidak sah. Selain daripada puasa fardu bulan Ramadan kan. Saya bulan Ramadan ada 5 waktu yang tidak menerima puasa kerana waktunya tak ada, hukum haram boleh puasa. Yang pertama mana? Hari raya pertama Idul Fitri. Kau main buat raya lah, aku makin sakit, aku nak qada. Haram hukumnya pasal waktu haram itu. Kedua, hari raya haji hari pertama. Yang berikutnya hari tasyrik 3 hari itu. 11, 12, 13. Yang itu tidak menerima puasa kerana waktu itu haram. Dia tidak ada waktu untuk menerima puasa fardu. Kecuali dah habisnya waktu tu baru boleh nak qada dan sebagainya. Itu syarat sah, ya. Setelah kita mengetahui syarat sah, baru kita syarat wajib. Syarat sah tadi 4 kan? Pertama Islam tu Kedua berakal, ketiga suci daripada haid, yang keempat mengetahui waktu menerima puasa. Itu syarat sah. Inilah persiapan yang kita saban tahun Ramadan, inilah persiapannya. Bukan moral yang sebagainya. Itu kemudian cerita.
Selesaikan ilmu Ramadan dulu. Baru cerita apa yang nak bukir kita. Ni kena bukir dulu. Kita cerita berbukir dulu. Apa nak melantak petang ini. Itu kira dulu. Yang kedua, ilmu puasa, ilmu Ramadan itu, yang kedua ialah syarat wajib, bukan syarat sah. Pertama syarat sah puasa, yang kedua syarat wajib. Potong sah tu lain makna. Syarat wajib puasa. Syarat sah yang pertama saja. Yang kedua, setelah kita beri syarat sah puasa, kita pergi syarat wajib pula. Syarat wajib ada 5, lebih satu saja. Betul. Tadi dah syarat sah puasa tu bagi sah ada 4. Kemudian tak boleh nak melakukan puasa kalau tak ada syarat wajibnya. Jadi syarat wajib 5. Ada 5 tu, maka wajiblah ia puasa. Kalau tak ada 5 tu, tak wajib dia puasa. Jadi syarat wajib tu 5. Syurutu wujubihi khamsatu asya'. Syarat wajib puasa itu ada 5. Yang pertama apa? Islamun. Yang kedua wa taklifun. Yang ketiga wa itaqatun. Yang keempat wa sihatun. Yang kelima wa iqamatun. Kematan dia. Kalau kita terjemahkan. Jadi syarat wajib puasa itu 5. Ada 5 itu wajib puasa. Yang pertama Islam. Yang kedua mukallaf. Wa taklifun tu masuk mukallaf. Siapa mukallaf? Dua kali kita ngaji ni bab tauhid tu. Saya mukallaf. Mukallaf ialah orang diberi hukum. Maknanya bila dia sudah mukallaf, maka dia berat sekali hukum. Sama dia perdu tu mesti buat, perdu sembahyang, perdu puasa dan sebagainya. Pasal orang diberi hukum. Jadi nak dapat orang berat hukum, yang apa takrif orang mukallaf itu, dia buat hukum mesti 5 syarat. Ada 5 syarat tu, maka mukallaf lah ia. Yang pertama, syarat mukallaf mesti ada 5. Yang pertama, memayyiz lagi, berakal lagi, balik lagi, macam mana? Kuat sikit, macam mengantin je kau. Yang keempat, sampai suara Rasul. Sampai tak ajar Rasul sekarang ni? Sampai kan? Jadi para ulama sampai hari kiamat mereka akan menyampaikan ajar Rasul tu, suara Rasul tu. Yang kelima, sejahtera 2 anggota, mata dan telinga. Atau salah satu daripadanya, maka mukallaf lagi. Kerana sebab dapat ilmu, mata dan telinga. Tapi kalau duanya jam, mata buta, telinga pekak, maka dia tidak mukallaf. Faham apa? Tak dapat ilmu. Nak tulis, matanya buta. Nak khabur, nak cerita dengan suara, telinganya labang. Dia tak ada mukallaf. Bila tak ada mukallaf, dia boleh puasa. Kenapa tak puasa? Nak khabur, ni bulan puasa, matanya buta. Nak cakap, telinganya pekak. Dia apa? Maknanya kalau bulan puasa, orang tu matanya elok, tu dia. Telinganya elok, lebih teruk pada orang ni. Tu dia. Jadi mana 5 syarat itu menentukan seorang itu mukallaf. Bila mukallaf, masuklah syarat wajib yang kedua. Yang ketiga, syarat wajib puasa ialah wa itaqatun, mesti mampu. Apa takrif mampu? Dia mampu. Dia terbit pajang ke terbit matahari itu tak ada masalah. Boleh selesai. Maka mampulah. Tetapi kalau mau terbit pajang pukul 12 dah pegang perut, pegang telinga, pegang kaki apa-apa ya. Dah tak boleh langsung buat apa. Maka dalam bulan puasa ada 2 sakit. Satu, sakit tak ada harapan sembuh. Yang kedua, sakit tak ada harapan sembuh. Jadi kalau sebelum dia terbenam matahari, dia tak boleh menahan kesakitan itu, maka hendaklah wajib dia bayar fidyah saja. Kerana termasuk orang yang sakit tak ada harapan sembuh. Seperti orang gastrik, dia kan boleh meninggal makan kan. Nanti semayang, tak boleh apa, tak boleh. Yang kedua, sakit ada harapan sembuh. Itu lepas Ramadan tu dia qada. Kalau sakit tak ada harapan sembuh, dia bayar fidyah saja. Tapi kalau sakit ada harapan sembuh, besok dia qada mana yang tinggal tu. Jadi maknanya rukun syarat wajib yang ketiga ialah mampu ya. Besar mampu tu dia terbit pajang kita pada hari tak ada perkara yang menyebabkan dia tak boleh puasa. Tahan betul. Maka sudah masuk syarat wajib. Kerana syarat wajib yang keempat wasiqat, mesti sihat. Dia mampu tapi bulan Ramadan tak sihat, batuk seminggu, demam seminggu dah 2 minggu. Maka tak masuk syarat wajib, maka tidaklah berdosa dia. Makan ubat hingga sembuh. Ada lagi baki puasa, dia puasa lah kan. Besok lepas Ramadan dia qada mana yang masih dia tak sihat kemarin. Dia sepatut dia mampu tapi bulan Ramadan tak sihat. Tak sihat tu tak masuk syarat wajib. Maka dia boleh makan ubat.
dah sembuh penyakit dia sembuh lah apa kalau dia batal ketiga kan. Esok lepas Ramadan tu dia qada lah, mana yang tinggal masih sakit tu. Dia mampu tapi tak sihat. Tu dah. Dan yang keempat, yang kelima, syarat wajib puasa lah wa iqamatin. Orang puasa mesti orang yang bermukim. Apa takrif mukim? Bila seorang tu perjalanan sampai 3 hari, maka orang tu panggil mukim. Kalau tak sampai 3 hari, itu orang musafir. Orang musafir tak masuk syarat wajib. Dia boleh bermukim di mana-mana kawasan. Tapi kalau sampai 3 hari satu kawasan tu, dia sudah bermukim. Bila bermukim, sudah menjadi syarat wajib dia berpuasa. Tak boleh menantak lagi. Tak menantak. Kata orang tua lah ya. Bahasa orang dulu tu mempunyai kasar ya. Melantak lah ya. Bahcikil lah ya. Apa dengar? Bah batang tu cakap orang dulu lah. Tu bahasa bunyi kasar. Tapi tu lah biasa cakap orang dulu. Itulah. Cakap orang sekarang makan lah tu. Jadi mana bila bermukim, maka dia wajib puasa. Macam kita sembahyang Jumaat. Orang musafir tak masuk syarat Jumaat. Tetapi bila sudah bermukim, dia sudah menjadi wajib Jumaat. Tu dia. Tetapi cuma dia tak masuk bilangan 40 saja. Tapi Jumaat wajib. Tapi kalau orang musafir, wajib Jumaat dan masuk bilangan 40. Itu je bezanya. Tapi kalau bermukim, wajib Jumaat saja. Tapi tak masuk bilangan 40. Itu je. Okey, kemudian seterusnya ke muncak dah. Setelah kita mengetahui syarat sahnya, syarat wajibnya, kita pergi rukunnya. Rukun puasa apa? Cakap apa? Puasa dekat ni? 3 ya? Paling banyak 3 aja. Tak sampai 8 pula. Paling sedikit 2 saja. Paling banyak 3 punya. Paling sedikit 2. Lebih tu tak ada. 5 ke atas tak ada. Jadi rukun puasa tu ada 3. Kita baca matanya dulu. Yang pertama, arkanu salasatu asya'. Rukun puasa tu 3. Yang pertama apa? Niyatul lailan. Niyatul lailan likulli yaumin fil fardhi. Itu yang pertama. Iaitu niat waktu malam bagi puasa fardu. Puasa fardu niat mesti malam. Kalau puasa sunat dilanjutkan sampai sebelum hijrah matahari. Ada dia. Sampai pagi tu makanan pun tak ada, selera hidup nak puasa lah asyik. Tapi puasa fardu niat mesti waktu malam. Bila waktu malam? Terbenam matahari, masuk maghrib, berakhir sebelum fajar. Itulah waktu puasa niat. Kalau puasa niat nak puasa boleh ke? Tak boleh. Belum malam lagi. Yang kedua, rukun puasa apa? Wa tarku muftiran zakiran mukhtaran ghairu jahil ma'zur. Yang kedua ialah meninggalkan perkara yang batal puasa dalam keadaan sedar dan tidak terpaksa. Selagi dia sedar, selagi tidak terpaksa, wajib dia meninggal perkara yang batal puasa itu. Tapi kalau tak sedar, terlupa ataupun dipaksa, kau mesti makan mi helam, tak kempuk kamu sebab-sebab makan. Puasa dipaksa ataupun dia terlupa sampai habis semangkuk gula apa makanan sahur tadi, atau pergi sawit tahu ke? Ada lagi nasi semangkuk, gula masak tinggal kepala lagi, ngongam, puasa tak apa. Pasal dalam keadaan terlupa. Yang jadi batal dalam keadaan sedar. Kalau terlupa atau dipaksa, maka tidak batal. Rukun puasa yang ketiga, wasaimun, orang yang berpuasa. Rukun yang 3 tu tak dapat dilaksanakan kecuali mengerti syarat-syaratnya. Setiap rukun mesti ada syaratnya. Sembahyang kan? Ada syarat wajib, ya. Ada syarat sah sembahyang kan? Ada syarat tiap rukun dan ada syarat qabul. Begitu puasa. Rukun puasa itu ada 3. Tiga-tiga tu ada syarat. Bila 3 syarat tu, maka sahlah rukun-rukun itu. Jadi rukun yang pertama niat, syarat niat mesti ada 3. Ada 3 tu sah niat. Syarat niat ada 3. Yang pertama dipanggil tabyid, yang kedua dipanggil ta'yin, yang ketiga dipanggil tiqrar. Ada 3 ni, maka sah niat. Tabyid maksudnya niat mesti di waktu malam. Bila waktu malam, terbenam matahari, berair sebelum masuk subuh. Itulah waktu basah niat. Kalau lepas subuh, itu bukan malam, itu pagi. Kalau sebelum terbenam, itu bukan malam, itu siang. Jadi waktu niat puasa tu, terbenam matahari, berair sebelum fajar subuh tu. Lepas subuh, waktu azan, maka itu bukan malam, itu sudah dikatakan waktu pagi. Itu syarat yang pertama.
Dan syarat yang kedua niat itu dipanggil ta'yin. Ta'yin maksudnya mesti sebutkan Ramadan niat tu. Aku puasa Ramadan esok aku puasa. Baru sah syarat niat tu. Syarat niat. Kalau tidak, aku puasa esok, aku puasa betul, maka tak sah. Dia kena gerak hati Ramadan tu disebut ta'yin. Ta'yin menyebutkan nama ibadat tu. Aku puasa Ramadan esok aku puasa. Baru sah. Kalau tidak, puasa itu tidak sah. Jadi macam menahan diri saja. Pasal kita mazhab Syafi'i ni kena ikutlah cara dia. Dia. Yang ketiga, syarat niat yang kita panggil tikrar. Tikrar maksudnya niat mesti diulang-ulang. Tak boleh satu malam untuk 30 malam. Kecuali Imam Malik, mazhab Malik cukup satu malam 30 malam. Satu malam 30 malam. Kata Imam Syafi'i, tiap hari di malam tak mahunya satu malam 30 malam. Itu kaedah mazhab dan cerita lah kan. Tapi Imam Malik mengatakan satu malam sudah Malik 30 malam. Sebab itu orang yang mazhab Syafi'i harus pada malam pertama bertaklid Imam Malik. Tujuan apa? Takut malam-malam berikut kita sudah ada sebagai apa? Sebagai coverage sebagai apa? Cakap Melayu kan? Berjaga-jaga ya. Kita sudah sedap. Mana kita tahu awak tak ada ikut Malik. Mana tahu mikir esok terlupa esok tambah hari akhir anak dah balik, cucu dah ramai. Lupa ni apa saja? Tak mangkau. Tapi kalau niat sebulan, walau betul lupa, anda tak payah qada lagi kerana anda sudah bertaklid pada Imam Malik untuk 30 malam. Jadi makna orang mazhab Syafi'i harus pada malam pertama itu berniat sebulan. Sahaja aku puasa sebulannya, atau sahaja aku puasa semuanya, atau sahaja aku puasa sekaliannya dalam hati tu. Tu dia. Sebut nak puasa semua sekali, atau sekaliannya, atau semuanya. Malam berikut baru aku puasa esok Ramadan. Aku puasa Ramadan esok. Tujuan untuk berjaga-jaga, kut terlupa. Jadi mana syarat niat tiga lah. Yang pertama, niat mesti di waktu malam. Yang kedua, mentakyinkan Ramadannya. Yang ketiga, niat tiap malam. Itu syarat rukun yang pertama. Rukun yang kedua ialah apa? Yang kedua apa? Meninggal perkara ibadah puasa ya. Boleh meninggal perkara ibadah puasa. Syarat satu saja. Bila apa syaratnya? Yang perlu tinggal perkara ibadah puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Waktu itulah yang wajib dijaga syaratnya. Tadi siang tadi haram kita melakukan perkara yang halal, ya. Tapi bila terbenam matahari sudah menjadi halal. Jadi maknanya rukun yang kedua itu syaratnya satu. Rukun kedua meninggal perkara yang batal puasa. Syaratnya satu, iaitu mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Jagalah puasa tidak terbatal. Dalam keadaan ingatlah, kalau terlupa mana buatnya. Dah kenyang makan baru ingat, tak apa kan. Kalau dapat 2-3 kali okey ke? Entah sekali terlupa tu. Yang ketiga, rukun puasa ketiga wasaim, orang yang berpuasa. Orang yang puasa syarat satu saja. Apa dia? Orang yang puasa semesti hidup, tumpah tak ada. Udah mati habislah syarat rukun yang ketiga dia telah menemu Allah Ta'ala pada bulan Ramadan ya. Selagi nyawa masih di kandung badan, maka syarat wajib tu dia mesti laksanakan. Jadi maknanya rukun puasa 3 dan di samping itu ada syarat-syaratnya. Rukun puasa pertama niat. Syarat niat mesti ada 3. Yang pertama niat mesti di waktu malam, dipanggil tabi'id. Yang kedua mesti sebutkan Ramadan, dipanggil ta'yin. Yang ketiga dipanggil tikran, niat mesti tiap malam. Rukun kedua meninggal perkara batal puasa. Syarat satu, mula terbit fajar ke terbenam matahari, itu waktu jaga. Rukun ketiga wasa' orang puasa, syaratnya mesti terhidup habis-habis. Ini cukup sekadar itu sebagai persediaan sebelum Ramadan yang akan datang. Jadi saya dapat malam cerita ni, cerita 3 je. Syarat sah, syarat wajib, rukun puasa. Yang 4, 5, 6 tu carilah buku sendiri. Jangan pencegahan sangat ya. Yang batal puasa berapa? Makruh-makruh berapa? Sunat-sunat masa puasa apa? Belajar lah. Kalau cerita pertanian, so malah buka buku. Betul tak? Cukup itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rizqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Hul malaikatal muqarrabin fi afin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wallahu a'lam. Tu saya bantu balik. Ustaz. Lepas